Dia dikatakan fitnah bila Abang Syah tadi mungkin kalau dia kata Nabi Ibrahim waktu keluar 15 tahun dia ada skandal dengan perempuan lain, bila balik bini marah. Itu fitnah tuan. Tuan kena masuk kelas bahasa Malaysia dulu. Pergi faham apa itu fitnah. Ya Fitnah Allah, itu ya bermakna keburukan. Dan cerita menyampaikan kisah para Nabi tadi selagi tidak ada mengisahkan untuk mengutuk para Nabi. Dia cuma kilaf cerita. Yang mana Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk sembelih anak dia. Itu kisah benar bersembelih anak dia kerana dalam hati dia ada rasa cinta kepada anak dia, ada rasa rindu. Jadi Allah itu tak suka. Dia lebih kata kalau tak suka tu tak sesuai. Jadi ada ulama kata sifat maha cemburunya Allah. Sebab Allah ciptakan kita. Allah tak suka dalam hati kita, tuan-tuan, ada makhluk selain daripada Allah. Jadi, kata kiasan yang nak katakan maha cemburu itu sebagai satu kiasan, dia nak biar kita faham macam mana isteri kita cemburu kalau kita ada skandal dengan perempuan lain. Jadi manusia ni boleh cakap dialog macam tu. Oh, okey. Jadi Allah tak suka sebab Allah ni maha pencipta. Bila kita dah kata Allah tu maha kekasih, dia mesti ada sifat-sifat kekasih, suka dicintai, mencintai, rindu, cemburu. Itu normal. Jadi penerangan itu buatkan okey, Allah tak suka. So senang, bukan fitnah. Fitnah tang mana tuan kata fitnah? Allah. Semoga Allah SWT bagi kefahaman. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebab kami pun dah kata kami bukanlah pakar. Kami pun bukan ada skrip ke, kami pun bukan ulama. Saya dah cakap dah hari tu pun saya ni umpama ular yang baru keluar pada semak. Ular keluar semak ni dia kena tengok kiri kanan, kadang tergelek lori. Normal lah tu. Kan? Saya buat iklan sikit. Saya nak buat iklan sikit. Saya buat iklan sikit Ada siapa-siapa yang ada berdekatan dengan Surau Kayangan UK Perdana. Ada satu jemaah yang telah dibentuk oleh Farul. Esok pagi diorang akan mula bayan hidayat esok pagi. Jadi siapa yang ada dalam dah bayan hidayat ke? Tak ada, diorang kata esok pagi. Ni Farul bagi tahu tadi Oh ya ke? Kata tadi ada yang dah bayan hidayat kot malam ni separuh. Yang mana datang besok bayan hidayat besok lah kot. Malam-malam. Jadi dia tolong type dekat situ nombor telefon Farul. Kalau siapa-siapa yang nak keluar dengan dia, insya-Allah. Ini tak ada type nombor pun. Kena block lagi live ni. Oh ya ke? 010, siapa yang ada hati nak keluar dengan Farul dekat Surau Kayangan UK Perdana, boleh ambil nombor telefon ni. 010 238 3320. 010 238 3320. Jadi insya-Allah semoga Allah SWT pilih kita semua untuk keluar jalan Allah. Saya doakan ramai-ramai ni insya-Allah ada yang terpilih untuk keluar jalan Allah SWT. Anda boleh DM Mr. Laut 82 yang semalam naik live kita tu. Nama dia Mr. Laut 82. Anda DM dia. Follow dia, nanti DM dia. Dia location dia dekat dia kata location terbaru dia akan hantar besok pagi. Tapi location surau dia dekat Surau Kayangan UK Perdana. Surau Kayangan UK Perdana. Di UK Perdana ni ada macam-macam surau. Ada Surau Kayangan, ada Kehijauan. Kehijauan ni surau dalam apartmen. Surau Kehijauan ni dekat atas sekali. Dia UK Perdana juga. Tapi atas belah atas. Dia sebelah bukit. Itu port tu dulu. Silat sendeng, dia keluar kat situ lah ramai-ramai. Dia orang suka. Sebab dia sebelah bukit, kat ruang tu, tepi tu ada ruang kosong. Jadi malam bila amalan istimai dah habis, Friday jadi mana budak-budak flat tu yang duduk lepak, kita panggil lah, sambil belajar silat tu, kita dakwah. Kan? Jadi kita manfaatkan apa yang Allah bagi dekat kita. Macam ada artis, dia pandai menyanyi, sometimes dia pergi karaoke menyanyi, dia dah sikit budak-budak yang kerja karaoke, jom keluar 3 hari dek. Yang bagi suara abang sedap Allah. Yang bagi suara adik sedap pun Allah. Jadi kita jadikan segala apa yang Allah anugerahkan dekat kita, kepandaian yang ada. Kalau kontraktor, dia dakwah di kalangan kontraktor. Bagi tahu dengan kontraktor lain yang bagi saya pakar buat simen, bancuk simen ni bukan saya, semua datang daripada Allah. Benar. Itulah maksud. Sebab tu kita diperintah Allah untuk bertebaran mencari rezeki. Bukan pergi cari rezeki, sebenarnya untuk collect rezeki yang dah ditetapkan. Dan sebenar untuk kita jumpa manusia,
tunjuk akhlak, tunjuk kebaikan yang Allah SWT telah tunjuk pada Nabi SAW. Itu je sebenarnya tuan-tuan. Tak ada lain maksud daripada tu. Bukan suruh nak pergi cik jadi kaya raya. Bukan untuk jadi miskin papa ke dana, tak ada. Semata-mata nak keluar betebaran mencari umat, jumpa umat. Macam semalam saya katakan. Dalam usaha dakwah ni, yang ini orang panggil jemaah tabligh lah apalah. Sebenarnya dalam usaha ni ulama tak letak nama pun dalam dakwah ni. Tak pernah berdaftar pun nama jemaah tabligh ke pasukan tabligh, tak ada. Tabligh itu adalah sifat. Tabligh adalah satu sifat yang ada pada Rasul, yang ada pada para sahabat. Yang ini sifat mereka suka nak mengajak, nak merayu, nak menyeru manusia, jomlah kembali kepada Allah. Itu sifat tabligh. Dia bukan persatuan tabligh, kumpulan tabligh, budak-budak tabligh, puak tabligh, tak ada. Kalau kita ada pemikiran itu, makna kita sesatlah tuan kita. Kita yang menyesatkan minda kita dan mentaliti kita. Sekarang umat ni satu je, hamba Allah, umat Nabi Muhammad. Itu je. Mana ada puak tabligh, puak PAS, puak ABIM, puak itu, puak ini, tak ada. Kita ni satu je, hamba Allah, umat Nabi Muhammad. Yang beza, yang beriman dan yang tak beriman. Itu aja. Mana pula ada datang puak tabligh lah, puak itu. Ni kita yang suka memecah belahkan mentaliti kita ke arah itu. Sebenarnya kita ni semua umat. Tabligh itu satu sifat suka menyampaikan. Dan itu adalah sifat unggul Allah. Allah jika tak ada sifat tabligh, dia takkan turunkan kalimah azan tu. Dia takkan beri ilham pada Nabi SAW dan sahabat untuk buat kalimah azan tu. Dan Allah pun tak akan turunkan Al-Quran sebagai satu Allah punya kitab yang mentabligkan siapa dia. Itulah kitab tabligh Allah. Ini orang tanya, ni ikut dakwah tabligh, ada siapa guru anda? Siapa bagi kebenaran buat tabligh? Siapa bagi kebenaran? Perintah Allah. Mana dalil dia? Watawasaw bil haqq. Allah kata, berpesan-pesanlah kamu. Itulah Allah dah bagi lesen untuk berdakwah, bertabligh, mengajak manusia kepada Allah. Menyampaikan risalah-risalah Allah. Cuma berbeza antara saya, kami dengan ulama' lain. Ulama' menyampaikan ilmu-ilmu yang lebih pakar. Mereka ada ilmu yang ada dalil. Kami cuma mengajak. Mengajak mendengar cerita-cerita yang boleh menaikkan jazbah kita, saya nak keluar. Saya nak bagi pengorbanan untuk agama. Itu je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak lebih detail, pergilah cari guru-guru mursyid belajar. Mana tahu tuan-tuan lagi bagus daripada kami, keluar 40 hari, 4 bulan, balik boleh jadi ulama'. Alhamdulillah, mungkin besok bila saya dah mati, anak-anak saya pergi belajar dengan tuan-tuan. Alhamdulillah, tak jadi masalah. Ni tak ada timbul dia cemburu, tak ada timbulnya dengki hati. Buat apa nak cemburu, benda baik. Kalau tuan-tuan lagi bagus daripada kami Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Kan? Jangan pening-pening, betul. Kata sahabat kita ni kan, Chef Len ni, apa nak pening-pening? Kalau kita amal agama, rasa nak pening-pening, itu bukan agama. Kalau nak pening-pening, itu mungkin todi. Mungkin arak. Arak minum pening. Todi minum pening. Tapi kalau agama tak pening tuan. Agama ni buat kita jadi tenang. Kalau kita amal agama, mesti ada rasa dengki, rasa kecil hati, pecah hati, rasa cemburu, rasa macam-macam dendam. Itu mungkin kita belajar dengan bomo mana tak tahu. Agama mengajar kita erti kasih sayang. Saya pegang daripada dulu sampai sekarang. Sejak saya keluar dalam dakwah ni, saya pegang satu ni. Islam is not a terrorist. Islam bukan agama samsing. Islam bukan agama gangster. Islam adalah agama yang peaceful, ketenangan, lovely, kasih sayang dan forgiveness. Maaf memaafkan. Itu agama Islam. Dia bukan berdasarkan agama nak tunjuk samsing, tunjuk gangster, tunjuk siapa pandai. Tak ada, kita tak pandai tuan. Kita dapat baca bismillah sebelum makan pun nak sebut bis itu pun dengan izin Allah. Tanpa taufik dari Allah tu nak sebut alif pun kita tak boleh. Allah. Seperti mana Allah ciptakan Nabi Adam AS. Para malaikat bertelagah mempersoalkan, mempertikaikan, argue. Kenapa nak jadikan manusia ini sekian. Maka Allah kata kamu tidak ketahui apa yang aku maha mengetahui. Maka Allah suruh Nabi Ibrahim jelaskan apa ilmu yang Allah telah bagi dalam otak Nabi Ibrahim tu, Nabi Adam tu. Malaikat terdiam. Perkataan yang Nabi Adam AS sebut, perkataan yang malaikat tak pernah dengar. Apa yang disebut? Apa yang ada dalam dunia. Pokok kelapa, buah mangga, pokok tebu, nama-nama benda dalam dunia, pinggan, mangkuk. Apa-apa benda yang kita tak pernah, malaikat tak pernah tengok. Sebab malaikat ni dia jaga syurga. Benda dunia yang Allah turunkan untuk hantar Nabi Adam ke dunia supaya Nabi Adam kenal nama-nama benda tu. Tempurung, kelapa, santan, cili, bayam, semua nama yang malaikat tak dengar. Apa benda yang disebut Adam ni? Itulah kata kamu tak tahu apa yang dia, apa yang aku mahu mengetahui.
Jadi tuan-tuan, itu bermakna apa yang kita tahu hari ini, yang tuan-tuan lebih tahu daripada kami pun semua dengan izin Allah. Jadi jika tuan-tuan rasa ada yang kami cakap tu tak betul, tegurlah dengan hikmah.